Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum. So kita start dengan new topic. Okay, moment distribution method. So bila kita kata moment distribution method ni, so you ada kena last kali kita kira moment and then nanti ada distribute. So macam mana nak distribute tu nanti saya ajar. Boleh nampak okay Okay. So apa yang you belajar in this topic ialah okay, intro biasalah So application dia dekat mana, time bila kita akan guna moment distribution method, sign convention ni, okay. So FEM ada table dia, stiffness factor, distribution factor, carry over factor dengan a few cases lah. Okay, beam ada settlement ke or without settlement, with or without settlement. Okay. So kita ada 4 weeks. So saya nak 1 minggu kita buat satu lah. Okay, ni PO awak. Okay, so yang tajuk moment distribution method ni dia jatuh dekat sini. CO2 ni. Analyze and solve problem in statically indeterminate. So sebelum ni yang you belajar arch, cable, okay, truss semua tu, itu determinate structure. So bila indeterminate structure dia tak boleh guna cara biasa. So dia ada method-method dia lah. Ni one of the method lah. So sebenarnya ada banyak lagi method lain tapi yang kita belajar untuk you punya syllabus, moment distribution method. Okay, so dia masuk CO2 lah, PO1, CO2. Okay, so dalam this topic, moment distribution method, so you kena analyze. Okay, ada banyak support, ada without dengan with settlement. Without and with settlement. So soalan selalunya dia tanya member and moment dengan shear force. Lepas tu suruh lukislah shear force diagram dengan bending moment diagram. Itu soalan yang selalunya. Okay, ini introduction ya. So found by Hardy Cross, lama dah 1930. Okay, ini adalah one of method of successive approximation. Okay, so approximate lah. So nilai dia tu nearest je. Okay. So ni you kena highlight. Saya nak you highlight yang nombor 3 ni. Assuming each joint structure is fixed. Okay, so nanti setiap tengah-tengah tu kita akan assume as a fix. Nanti saya tunjuk je macam mana. So untuk unlocking ni masa dekat carry over. Okay, kita buat locking dengan unlocking. So masa carry over factor, okay, distribution tu ada locking dengan unlocking lah. And then sampailah dia akan sampai final or nearly final position. So lebih kurang lah. So nilai dia tu nanti nearest lah. So mungkin kawan awak beza sikit lah dengan kawan seorang lagi. Okay, jawapan dia. Tapi nearest lah. And then kita repeat. Okay, nanti boleh tengok nanti dekat table kita buat table. So nanti dia repeat step dia. So yang atas je kita kena start and then bawah semua repeat semua. So, kalau salah atas semua salah lah bawah. Okay. Lagi satu, it can be only used to analyze continuous beam. So sebelum ni you buat simply supported beam. So bila continuous beam dengan frame tak boleh guna cara biasa. Kena guna moment distribution method ataupun adalah cara lain yang kau belajar masa degree nanti. Okay, nanti saya tunjukkan apa beza simply supported dengan continuous beam. Okay. So inilah repetitive maksudnya iterative teknik lah. So apa yang you kena faham adalah okay, dalam this topic you kena tahu macam mana nak kira FEM, macam mana nak kira stiffness, member stiffness. Dulu masa saya kerja, masa saya interview JKR lah. Okay. J41 tak dapat pun okay, SPA. So soalan yang ditanya kat saya stiffness ni. So saya goreng lah, saya tak ingat dah pun. Kan dah banyak benda nak ingat kan. So goreng lah. So ni one of soalan yang ditanya, technical soalan Kalau mana tahulah you all nak jadi jurutera kan. So dia akan tanya soalan technical dengan soalan untuk diri sendiri lah. So ni ada salah satu soalan dia.
Stiffness. Okay, what is stiffness? Dia tanya saya. Macam-macam lah saya goreng. Okay, so nanti kena tahu juga macam nak kira distribution factor dengan carry over moment ni. Okay, CO. CO ataupun COF. Samalah, dua-dua ni sama, benda yang sama. Okay, ni contoh dia. Okay, ini adalah bila you tengok frame ni banyak-banyak. Okay, so dia tak boleh guna cara biasa. Okay, cara biasa dia tak boleh. Nanti saya tunjuk sekejap lagi dekat soalan macam mana, apa benda yang simply supported. Ini continuous beam so boleh tulis kat note awak tu. Ini adalah continuous beam. Okay, bila banyak ni kita panggil banyak-banyak frame lah. Boleh nampak ni frame banyak kan. Okay, so guna moment distribution method. Okay, so ni jangan tinggalkan topik ni sebab nanti masa you last semester project design ke apa, mungkin you akan jumpa lagi dan buat lagi. Dan masa tu bawa waktu fikir saya lah. Macam mana nak buat madam. Okay, kalau saya boleh bantu, saya bantulah. Okay. So, okay, ni sign convention. So, saya akan guna clockwise positif, anti-clockwise positif. So, nanti saya tunjukkan bila nak guna clockwise dengan anti-clockwise ni. Okay. Table ni adalah pengenalan lah. Okay, yang table yang diberi dalam final ataupun test ada di belakang appendix. So, don't worry. So, kalau boleh hafal, bagus. Kalau tak hafal pun dia bagi. Dulu masa zaman saya dia tak bagi. So saya kena hafal. Okay. So sekarang ni ada dua table, belah kiri dengan belah kanan. Okay, saya nak terangkan dua-dua tapi yang saya akan guna hanyalah sebelah kiri saja. Okay. Maknanya dulu masa saya belajar, saya hafal yang belah kiri ni je. Saya tak nak hafal yang belah kanan. So tak payah hafal banyak lah, hafal satu je. Okay, so kita tengok kat sini, ni fix. So clockwise ni positif, so boleh tanda positif kat sini. You punya buku tu, ada ke dalam buku awak ada ke? Saya tengok sekejap. Ada madam. Ada so boleh tanda clockwise positif, yang anti clockwise tu negatif. Mana telajak lah. Okay, panjang awak punya tu kan. Saya punya potong-potong sikit. Okay, so yang clockwise ni positif, yang tadi sign convention tadi kan. So ini clockwise positif and then anti-clockwise ni negatif. Formula dia sama. So bila ada satu point load di tengah-tengah, so guna formula PL over 8. Kalau tak sama jarak A, B, mungkin jarak B, A lagi pendek, jarak B lagi panjang, so guna formula yang sama. Tak payah ubah, tak apa. Guna je PA squared untuk belah clockwise ni. Okay, yang ni boleh tengok balik dekat yang point load ni. Yang ni adalah daripada, kalau belah kiri FEM AB. Okay, daripada A ke B. That's why the FEM AB. Ini daripada B ke A, so that's why dia tulis sini FEM BA. Faham? Ada siapa tak faham yang tu? Okay. A ke B, FEM AB, negatif, sebenarnya negatif lah, negatif PL over 8. FEM B ke A, positif PL over 8. So ikutlah, follow, semua yang bawah yang semua ke bawah ni semua follow. Okay, so yang ni, yang kedua ni, jarak dia tak sama. Ni sebab jarak sama atas ni, formula yang tu. So bila jarak tak sama, guna yang ni, formula ni. Sometimes A lebih pendek, B lebih panjang. So guna formula yang sama juga. Okay, yang ni negatif, yang ni positif. Yang ni negatif, yang ni positif. So kalau ada dua nilai yang sama, P dengan P, katalah 10 kN, 10 kN, so guna formula ni. Okay, kalau ada 3, guna formula ni. Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi soalan test yang guna ada 3 ni. 2 ni pernah. Okay. Okay, sambung. Okay, okay, sambung dekat tu kan. Okay, ni adalah UDL. Okay, bila UDL, WL squared over 12. Saya tak terangkan sangat yang ni, yang belah kanan ni. Sebab saya tak nak guna teknik tu. Dia ada dua teknik Sebenarnya dia boleh guna dua-dua sekali. Serentak ataupun, dia dua-dua serentak ataupun
yang ni sahaja. Nanti saya tunjukkan satu contoh bila yang kita guna dua-dua serentak. Okey, tapi saya nak guna yang ni je. Saya tak nak guna dua-dua serentak. Nanti saya tunjuklah. Okey, sebenarnya jawapan dia sama nanti last sekali. Okey, so kalau ada separuh je guna formula ni, and then triangular ni. Okey, so noted sikit dekat triangular ni. So hati-hati. Dekat yang besar, yang panjang ni, yang besar WL squared over 20. Dekat yang tip dia ni WL squared over 30. Sometimes dia punya segitiga macam ni. So bila segitiga macam ni, sini jadi positif WL squared over 20 lah. Yang sebelah sini jadi WL squared over 30. Faham Dia boleh flip Okay, tapi ikut juga yang ni positif, yang ni negatif. Okay, clockwise positif, anti-clockwise negatif. Okay, yang ni tak pernah jumpa lagi soalan yang ni. Okay, yang last kali ni tulis kat sini. Okay, you buat kat highlight awak punya ni. Ini untuk settlement. Okay. So, bila untuk settlement nanti kita belajar tajuk settlement, so guna formula ni. Then 6EI displacement nampak ni gambar displacement. Jumpa lagi displacement kat sini. Over L squared. Ni untuk settlement bila ada movement lah. Alright. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, madam. Ada tu. So ini untuk fix and moment tadi tu FEM. So kalau saya guna FEM tu inilah fix and moment. Okay. Nanti jumpa lagi FEM masa degree nanti. FEM juga tapi bukan fix and moment, finite element method. Tu lain method ni FEM yang ni fix and moment. Okay, member stiffness factor K K besar. Dalam soil pun you jumpa K juga, permeability. Ni K besar, yang tu K kecil kot silap saya. Banyak benda yang sama. So ni K member stiffness factor. So far and fix for EI over L. Okay, kejap nak conteng kat mana Alright, apa maksud dia far and fix? So far and fix ni maksud dia ni Sekejap. Saya tunjuk sekejap. Far and fix, boleh tak saya conteng kat sini? Shape. Kalau far and fix tu kalau fix, saya nak buat lah ni fix ni. Fix, dia ujung dia fix. Tengah ni member lah, contoh ni member AB. Fix. Ni buatlah, awak buatlah tanda awak tu fix. Okay, fix maksudnya far and fix. Sebelah sini fix, sebelah sini pun fix. So guna 4EI over L. Okay. Far and roller juga. Okay, far and roller. Okay, far and roller. Okay, kejap Awak kena duduk sini Bila duduk sini pandang ke sini far and fix. Bila duduk sebelah sini pandang ke sini far and fix. Ibarat kita duduk kat atas tu lah. Point tu. Nak kena imagine macam tu. Siapakah yang baru masuk? Okay, Akil. Okay, Akil. Lambat, Akil. Sorry madam, baru masuk. Oh, ingat kelas saya Tak ada abu. Okay, so ni far and pin Far and pin, far. Bila awak duduk atas ni, awak nampak ujung dia pin lah. Contoh. Ataupun roller. Nak kena tunjuk dia punya ni. Ni you boleh cut member A, B, B, C. Contoh ni contoh. Contoh far and pin. Ataupun saya tukar ni jadi roller. Okay, so tu far and pin atau far and roller. So guna 3EI over L. Okay, you lukislah dekat you punya notes tu kan. Okay, symmetric beam loading ni, ini you tak belajar. Dua ni you tak belajar. Okay, apa maksud dia? Maksud dia kena tengok buku. Panjang cerita dia. Okay. Panjang cerita dia. So, bila tengok buku,
Awak kena buka buku RC Hibler, nanti you carilah sendiri untuk dua ni tapi saya tak guna dua ni. Yang you guna dua ni je, 4EI over L dengan 3EI over L je. Okay, mungkin tapi dulu masa degree pun saya tak guna 2EI dengan 6EI ni, saya pun tak pasti kenapa. Okay, alright, so distribution factor. Okay, distribution factor yang ni boleh highlight. Okay, distribution factor total, say K. Yang tadi stiffness factor tadi yang awak kira ni, kat sini K ni. Okay, bahagi dengan total. Total dia nanti saya tunjukkan apa maksud total ni. Total K. Okay, highlight je dulu. Nanti faham lah So carry over factor. So carry over factor, okay, highlight bila opposite and fixed. Okay, ni apa maksud saya tadi. Okay, bila you duduk kat sini, you letak orang lah. Saya tak ada gambar orang lah nak letak sini. You letak, bila duduk kat sini, okay, you tengok ujung awak fix. So bila far and fix 0.5. So maksudnya dekat sini carry over kan. Bila carry over maknanya carry daripada sini ke sini, carry over setengah 0.5. Jadi masa kita buat exercise boleh tahu kenapa 0.5 ni. 0.5. Okay. So carry over. So bila tengok, bila you duduk atas ni pula, you tengok depan awak fix juga. So carry over lagi setengah. Dia kena tengok orang depan. Dia bersilang je tu. So nilai yang samalah. Ada yang tak masuk lagi ke? Kalau saya tengok kat sini nilainya 25 orang. Seorang tak masuk, saya tak tahu siapa. Okay, 0.5 setengah lah, kira over setengah. Okay, so okay, kita tengok balik notes tadi, dia tulis carry, okay, carry over for opposite and fix. Okay, far and fix lah. Mana far and fix dengan far and fix 0.5. So 0 bila jumpa opposite and pin dengan cantilever. Maksudnya pin and pin atau roller lah ni, tambah roller. Okay, tambah sikit kan awak. Ada tak kanan awak? Tambah pin atau roller atau cantilever. Cantilever ni overhanging lah. Nanti kita tengok contoh yang overhanging. Nanti saya beritahu bila yang dia jadi pin atau roller ni. Okay. So sekarang ni 0 lah. So sekarang ni saya duduk dekat sini. Kata ni huruf A, ni huruf B Saya duduk atas ni. Saya tengok depan saya pin. So bila pin 0. Okay, macam tu 0. 0 maknanya nilai tu nanti kali dengan 0 lah. Macam tu. Tapi nanti saya tunjuk bila nak kali. Okay, ni saya terangkan je dulu. Okay, so bila saya duduk atas huruf B, kata ni huruf A, ni huruf B So bila saya duduk atas huruf B, saya tengok depan saya fix. So setengah lah. So sebab tadi kita dah rule dia kan. Itu rule dia lah. Rule dia bila tengok depan, setengah nilai dia. Ke sini 0. Okay, ke far and pin 0, ke far and fix 0.5. Okay, boleh faham Boleh? Dia blur-blur sikit boleh, lah. madam, boleh. Jadi nanti masa buat exercise kita boleh nampak Okay, prosedur ni saya tak nak baca, kita terus je buat. Okay. So nanti memang first step kita kira dulu stiffness, nanti kita buat DF, kita buat carry over, lepas tu kita buat FM. Okay. So saya tak nak you baca ni lah, nanti you hafal pula kan. Tak perlu hafal. Okay. Nanti kita buat latihan, kita follow yang tu. Okay, so ada a few cases. Semalam saya sempat lagi.
kes-kes saya tengok semua past years ni. Ni soalan lah, soalan 1, 9, okay. Soalan 1, 9, okay. Kalau without settlement, past years question 1 dan question 9 je. Okay, with settlement, semua soalan kecuali yang question 1 dan question 9 lah. Semua with settlement. So maknanya soalan settlement ni sukalah, dia suka nak buat soalan settlement. Without settlement jarang So ada external moment. So nanti kita akan go through semua soalan ni. Okay, ada 4 weeks ni, kita ada 4 weeks. So kita akan go through semua soalan ni, insyaAllah semua boleh jawab lah. Okay, ada external moment. Question 9 je yang ada external moment. Jarang lah, maksudnya jarang lah soalan yang ada external moment. Combination load, nanti saya tunjuk apa maksud combination load in one member. Overhanging tadi ni cantilever lah. Overhanging atau cantilever. Siapa faham cantilever? Cantilever lah, tahu ke overhanging cantilever ni? Pernah duduk kat balcony tak? Pernah madam. Nah, So balcony tu overhanging atau cantilever beam lah. Okay. So, you nak design cantilever overhanging tu pun ada cara dia. So question 4, 5, 7, 9 dengan 12 semuanya adalah overhanging cantilever. Nanti saya tunjuk. Dia ada case tu, okay, case untuk overhanging. So dia bila saya cerita case ni, dia ada cara yang tersendiri untuk menyelesaikannya. Okay, itu maksud dia. Far end roller, far end pin, okay, 3 EI over L tu, saya nak terapkan nanti macam mana. Bila nak guna far end roller dengan far end pin ni. Question 1, question 2, 6, 8, 10 dengan 12. 11. So ada juga soalan dalam final losses rotational fixity, apa maksud dia tu. Tapi soalan dia satu je, question 2. Okay, kita tengok juga. Sebab kenapa nanti ada mesti tanya, madam macam mana ni losses rotational fixity, sebab tu nak kena terangkan. Then question 8, changes magnitudes of UDL lah. So ni senang lah, nanti saya tunjuk je. Okay, question 5 je ada changes magnitude. Okay, saya tak nak tunjukkan beam example number 1 ni sebab dah ada jawapan Saya tengok ada dalam buku Nanti you go through bila nantilah. Nanti saya terangkan. Okay, nanti you go through sendiri. Maksudnya saya terangkan saya yang lain, nanti you tengok balik. You buat balik, sama tak jawapan? Dia dah ada jawapan dah. Okay. So hari ni insyaAllah kita boleh buat satu exercise lah. Okay. Okay. Boleh rehat kejap? Seminit ke? Lepas tu kita sambung buat exercise.